Sindrom Waardenburg ialah satu daripada jenis penyakit jarang jumpa yang mempunyai berkaitan dengan genetik. Penghidap sindrom ini mempunyai masalah pendengaran sama ada pada satu atau kedua-dua belah telinga. Selain warna mata berubah menjadi warna biru nilam, kulit pesakit juga akan mengalami perubahan. Pada usia 7 tahun, adik Adira Azahra Muhammad Suhaimi disahkan menghidap sindrom Waardenburg. Dia mempunyai kepayahan untuk berkomunikasi biarpun menggunakan bahasa isyarat. Meskipun menjalani pembedahan implan untuk memulihkan pendengarannya, dia masih berhadapan kesukaran berkomunikasi. Ikuti cabaran keluarga ini dalam membantu Adira untuk menjalani kehidupannya dalam survival. Saya Adira. Tidak seperti kanak-kanak yang lain, Adira Azahra dilahirkan dengan sindrom Waardenburg yang menyebabkan dia mempunyai masalah pendengaran sejak kecil. Biarpun cacat pendengaran, ibu bapanya reda dengan ketentuan ilahi, pahit untuk ditelan, tetapi mereka tetap melayan Adira seperti anak yang lain. K L S. Kenapa lah ayah ni? Ayah tahu lah, ayah tahu. N T Q. So, masa tu saya baru dapat tahu pun masa dia dah setahun 3. So, masa tu saya pergi refer Columbia Hospital. Sebab masa tu saya punya concern dia tak berjalan lagi. Dia masih merangkak dah setahun 3 dan dia tak ada bunyi, tak ada bubbling. So, bila pergi jumpa pakar kanak-kanak kat sana, dia kata jalan masih ada masa sampai setahun 8 bulan masa tu. So, dia kata yang yang paling concern ialah dia tak bercakap, tak bubbling. So, patut sekarang ni dia dah start ada bubbling, ada bunyi keluar. So, dia terus bagi saya refer letter ke Hospital Seremban. Masa tu saya duduk Seremban. So, kat situ baru saya dapat tahu setelah diorang buat fully test, iaitu ujian pendengaran di mana Adira ditidurkan. So, kedua-dualah test dengan dia yang menunjukkan dia 100% tidak mendengar ataupun kita panggil profound. Bapa Adira tidak menyangka perbezaan warna mata anaknya itu adalah satu simptom bagi penghidap sindrom Waardenburg. So first, mula-mula excited. Okay, sebablah anak first kan. And then macam sebab saya kahwin campur. Rumah saya ni Arab. So bila first time tengok mata dia tu, so saya terus ingat ini ikut belah rumah saya lah ni kan. Sebab mak mertua saya mata pun hazel. So bila dah lama-lama lah sebab anak sulung, orang cakap biasalah cakap lambat jalan lambat apa semua. So bila dah dapat tahu something suruh pergi check tu, mula-mula ingat biasa je lagi lah. Tapi bila dah dia refer banyak pakar, so rupanya dia ada masalah kan. So mula-mula tu memang down sikit lah. Kenapa jadi macam ni kan. So bila pergi genetik tu baru tahu dia punya jenis masalah dan apa solution dia apa semua. So, kita ikhtiar macam-macam lah. Masalah pendengaran yang dihadapi oleh Adira menyebabkan ibu bapanya mula belajar dan memahami bahasa isyarat untuk memudahkan komunikasi. Satu je sebenarnya, tak faham, mesej tak sampai. Sebab kita masih belajar, dia pun masih belajar. Dia ada yang dah tahu bahasa isyarat, kita ada yang tak tahu bahasa isyarat lagi, masih belajar. So, breakdown kat situ. Nak apa ni? Kadang saya dengan husband saya, Bi, tolonglah, apa dia nak ni? Tak faham. Saya tak faham lah. So, macam kat situ problem kita. Communication is very, very important kat situ. Hello, air, gula. Okey? Satu. Okey, kita dapat advice daripada terapi. Dia kata kalau sebab Dira boleh mendengar dan dia boleh nak bercakap tu mungkin susah tapi kita buat sahaja dia kata. So kita buat dua cara, bercakap sambil sign. Macam contoh makan, jom makan, mandi, Dira mandi. Panggilan nama Dira sebab dia orang masih isyarat dia orang ni pakai nama ikut fizikal dia. So mata Dira tu warna, so cikgu dia namakan Adira A,
Adira. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa abadi selamanya. Setiap pasangan pastinya teruja melihat perkembangan anak-anak. Namun bagi Suhaimi, kadangkala dia terkilan dan sedih kerana sukar memahami percakapan anaknya sendiri. Macam sekarang macam-macam semua dah ujung jari kan. So dan dia tengok ada, oh ini macam ada kat anak aku, rupanya dia ni stres kan. So kesian juga tapi itulah memang orang kata apa, kesian lah sebab apa dia nak bagi tahu kita tak sampai. Macam 2 minggu lepas sukan sekolah dia tahu, so dia nak bagi tahu saya acara apa dia masuk, dia dapat nombor apa semua. So masa tu saya tak faham, bila dah buat video dah translate baru saya tahu kan. So memang kesian lah, kesian. Nona berkesempatan bersama pakar perunding kanan pediatrik dan genetik klinikal untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit ini. Penyakit sindrom Waardenburg ini adalah salah satu daripada penyakit yang tersenarai dalam penyakit jarang jumpa ya. Dan sebenarnya kita tak adalah statistik di Malaysia secara tepat buat masa sekarang ya. Pihak Kementerian Kesihatan dah start sejak tahun 2019 untuk membuat satu registry ya atau database. Jadi setakat ni belum ada data yang tepat, tapi saya boleh kongsilah ya kalau data secara global kekerapan sindrom Waardenburg ini berlaku adalah antara dalam 1 dalam 40,000 populasi ya. Jadi sememangnya satu jenis penyakit jarang jumpa. Jadi antara corak pewarisan untuk sindrom Waardenburg ni adalah sama ada corak pewarisan autosomal dominant atau corak pewarisan autosomal resesif ya. Perawatan tertumpu kepada komplikasi yang boleh berlaku ya. Maksudnya masalah pendengaran kita rujuk kepada pakar tutur. Pastikan dia keperluan untuk perhaps melalui cochlear implant dibuat dengan awal ya, the sooner the better ya. Jadi there is no cure in that sense, tapi kita bila kita dah tahu diagnosis awal, kita akan tahu apa komplikasi yang boleh berlaku, so we look for it. So I hope dia boleh, bila makin dia grow, makin dia faham dan dia boleh berjaya dalam education, apa-apa yang dia minat lah, yang dia ceburi, insyaAllah. Memang kita harap at least one day dia boleh bercakap lah. Baru bawa adik dia pergi speech therapy, and then terapis tu pun cakap, dia kata jangan give up lah. So dia kata dia pernah jumpa yang lagi lambat daripada Adira buat rawatan ni. Lama-lama dia daripada sekolah pendidikan khas dah boleh beralih ke sekolah biasa. So dia kata, at least tu orang kata motivate saya lah untuk tak putus harapan kan. Kekurangan yang ada pada Adira tidak pernah menghalang dirinya daripada meneruskan kehidupan. Ibu bapa yang dikurniakan anak istimewa mesti bersikap positif dan sentiasa memberi semangat kepada ahli keluarga yang diuji. Semoga ia menjadi contoh yang baik kepada semua.